يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri.
dan berkata ini ialah tuduhan dusta yang nyata. Sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu dan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya. Dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, padahal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata, tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini. Maha suci engkau ya Allah dari mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah. Ini adalah satu dusta besar yang mencengangkan. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang demikian itu selama-lamanya. Jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan hukum-hukumnya. Kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah, tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara, sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Dan kalau tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, dan juga kalau tidak kerana bahawa Allah amat melimpah belas kasihannya, tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta-merta. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, saya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosanya selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang yang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. 10 ayat pertama yang kita baca itu bermula ayat 11 sehingga 20 menceritakan tentang kejadian kisah fitnah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan tuduhan tersebut, membersihkan dan mengangkat maruah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sebagaimana Allah menjelaskan tentang watak-watak munafikin dan watak yang sepatutnya dimainkan oleh orang-orang yang beriman. Di samping Allah Ta'ala memberitahu tentang luasnya rahmat, kasih sayang dan kurniaan Allah Ta'ala kepada orang beriman. Bukan kepada manusia keseluruhannya. Kalau tidak kerana rahmat dan kasih sayang Allah, boleh sahaja Allah menurunkan bala sebaik sahaja manusia buat dosa dan salah. Tetapi Allah jadikan ia sebagai pengajaran, peringatan, iktibar dan peluang untuk mereka bertaubat. Peluang untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Manakala ayat yang ke-21 sehingga 22 menceritakan satu teguran kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kerana beliau telah bersumpah untuk tidak mau membantu orang-orang yang terlibat dengan kejadian fitnah kepada anaknya Aisyah. Maka Allah menegurnya supaya Abu Bakar meneruskan kebaikan. Kejahatan mereka tanggung sendiri. Kebaikan tidak boleh dihentikan kerana kejahatan orang lain, kerana keburukan orang lain. Maka ini dalam teguran Allah pada Abu Bakar Siddiq pada ayat 21 sehingga 22. Baik, kita lihat satu persatu ayat
yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah firman-Nya pada ayat yang ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah. Perkataan ifkun yakni fitnah besar, di mana bila sekumpulan orang yang telah memfitnah Aisyah melakukan perbuatan tidak baik dengan lelaki seorang sahabat yang baik, yang mulia, yang bernama Safwan bin Mu'attal, yang terkenal dengan lelaki mulia yang tidak pernah berzina, yang sentiasa berada di belakang Rasulullah dan semua peperangan, yang gugur syahid dalam satu peperangan di Armenia pada zaman Umar Khattab. Itu Safwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan Safwan berkata, aku tidak pernah menyelak kain wanita. Maksudnya tak pernah bersetubuh, tidak pernah melakukan zina. Bahkan Safwan kata ulama seorang yang hasur. Hasur maknanya tak cenderung pada perempuan. Dia bukan jenis cenderung pada perempuan. Bukannya orang galak dengan perempuan, tidak. Ini hasur. Maka makna hasur juga dia tidak berkahwin dengan perempuan. Maksudnya dia tak kahwin, bujang. Jadi orang jaga dirinya sendiri. Maka ini Safwan yang dituduh oleh, yang diketuai oleh munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mempengaruhi sebahagian orang Islam, mempengaruhi sebahagian sahabat, lalu merebak kepada cerita-cerita tambah demi tambah, cerita yang penuh dengan tambahan, dengan pelbagai versi dan cerita. Kata Allah yang menyebar-nyebarkan berita tuduhan palsu itu musbatun minkum, sekumpulan kamu. Maknanya Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW bukan semua. Tapi yang terlibat ini satu usbah, satu kumpulan yang terdiri daripada seorang hingga 40 orang. Dan dalam peristiwa yang dinamakan sebagai hadisul ifki atau kissatul ifki, kisah fitnah besar. Kerana merujuk fitnah, mereka memfitnah Aisyah berzina dengan Safwan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, ia sekumpulan mereka. Kamu kena cari sekumpulan ini. Yang sebahagiannya menjadi ketua, yakni penggerak kepada fitnah ini, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ini ketua dia, dan kemudian merebak pada kelompok-kelompok yang tertentu. Sehingga berita-berita palsu ini tersebar. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa fitnah ini dalaman. Ini bukan fitnah luaran. Ini kalangan orang Islam. Untuk kamu cari siapa mereka. Untuk kamu mengetahui siapa yang terlibat daripada mula mereka. Allah menenangkan Rasulullah SAW dan orang beriman. Sebab orang beriman sebahagian besar, mereka tahu kesucian Aisyah. Mereka tahu kemuliaan Safwan bin Mu'attal. Dan apatah lagi keduanya ini berada dan didikan Nabi SAW. Tapi sebahagian orang munafik yang memang menunggu kesempatan. Dan sebahagian orang Islam yang lemah iman yang memang mudah terpengaruh. Sebab mana kita ceritakan tentang Hassan bin Sabit, penyair Rasulullah yang terlibat dengan fitnah ini. Hamnah binti Jahash, adik ipar Rasulullah, iaitu adik kepada Zainab binti Jahash. Dan Mistah bin Usathah, sepupu Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan salah seorang yang terlibat dalam perang Badar. Tapi dia juga terlibat dalam fitnah ini. Yang berakhir dengan Rasulullah sebat. Di kalangan 3 orang ini Nabi sebat. Nabi sebat Hassan bin Sabit dengan 80 sebatan. Dia fitnah ini. Dan Nabi sebat Zainab, Hamnah binti Jahash, 80 sebatan. Dan demikian juga yang berlaku pada seorang Mistah bin Uthasah, sepupu Abu Bakar As-Siddiq, iaitu anak kepada ibu saudara Abu Bakar. Ini disebut sebagai satu pengajaran kepada orang Islam dan juga untuk menunjukkan ini sahabat-sahabat yang baik juga terpengaruh dengan fitnah sementara kita. Ini sahabat yang dekat dengan Rasul. Kalau Hassan bin Sabit, Nabi berkata pada Hassan, wahai Hassan, Hassan penyair Rasulullah. Lawan musyrikin Mekah, Jibril bersamamu. Ini dah Jibril bersama dia. Pun boleh percaya. Yang kita setang duk tiap-tiap hari kita ni, maka lagilah mudah kita percaya. Fitnah. Supaya kita berwaspada dan awas dengan setiap fitnah.
Khususnya melibatkan maruah orang. Maruah. Melibatkan tuduhan zina, ini tuduhan besar. Maka Allah jadikan hukuman kepada orang beriman sebagai kafarah mereka di dunia. Bila kita cerita sahabat ni buat asal bukanlah hina sahabat. Kita nak beritahu bahawa kesalahan ini boleh terkena pada siapa saja. Kesalahan yang dibuat oleh sahabat bukan maksud kita menghina, menjatuhkan sahabat. Tidak. Mereka orang mulia. Tapi salah tetap salah. Siapa pun mulia kalau buat salah tetap salah. Hukum tetap hukum. Tapi bagi orang beriman, hukumannya di dunia sebagai kafarah. Ringankan ataupun mungkin menyebabkan Allah ampunkan akhirat kelak. Tapi tidak bagi orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul Nabi tak sebab. Walau dialah ketua yang menyebarkan fitnah ini. Kerana apa? Kerana dia telah dijanjikan neraka oleh Allah. Cukup dengan neraka dia cukup. Sebab dia bukan di kalangan orang yang beriman tapi menyamar beriman. Menyamar. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah menjelaskan. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu menyangka berita fitnah itu semuanya tidak baik. Bahkan di sebalik ujian ini ada kebaikan. Allah Ta'ala memberitahu pada orang beriman, setiap fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai agenda yang jahat dan orang-orang yang lemah iman yang terpengaruh, maka fitnah kepada mana-mana orang baik, atau kalau fitnah tu kena pada kita, jangan kita anggap benda ni buruk belaka. Ada kebaikan. Sebab bagaimana kita menilai baik atau buruk? Bila ada sesuatu berlaku pada kita, umpama kita jatuh basikal, jatuh motosikal. Buruk ke baik? Jangan anggap dia buruk. Barangkali kita nak dapat motosikal baru. Barangkali. Barangkali kita nak jumpa jodoh kat hospital. Barangkali dah aksiden masuk hospital jumpa jodoh. Barangkali. Kita jangan anggap apa yang berlaku pada hidup kita ini tidak baik. Fitnah ini besar. Pun Allah kata la tahsabuhu syarran lakum. Jangan anggap ini tak baik. Bal huwa khairul lakum. Bahkan ia baik untuk kamu. Ayat ini menjelaskan mana-mana orang beriman, apa pun yang menimpa kepadanya baik. Baik, bagaimana kita nak nilai benda itu baik tak baik? Sesuatu yang baiknya lebih banyak, maka dianggap baik. Suatu yang keburukannya lebih banyak, maka dianggap buruk. Contoh, kalau sekiranya kita dapat anak ramai, kita pun kata baik, anak ramai. Tiba-tiba anak ramainya buat masalah, yang ni terlibat dengan benda ni, yang ni terlibat dengan benda ni, tak elok belaka, maka sebenarnya itu tak baik. Yang ni pula dapat anak sikit, 2 orang. Nampak macam tak baik, sikit. Tiba 2 ni lah yang jadi baik, 2 ni lah yang mengharumkan nama negara, nama umat, maka baik. Asas pertimbangan baik buruk, dia ambil kira majoriti baik ke buruk. Allah nak beritahu kepada orang beriman, setiap ujian yang menimpa orang beriman kalau mereka melihat dengan syukur, mereka melihat dengan sabar, maka dia baik, bukan tak baik. Dan antara kebaikan yang besar yang diperoleh oleh orang beriman, pahala di hari akhirat kelak. Kalau hari ni kita diuji lah, orang fitnah kita dan apa sahaja, yang paling baik yang Allah sediakan bagi orang beriman, pahala. Kita dapat pahala. Maka ini lebih baik. Dan satu-satunya benda yang baik tidak ada buruk, cuma syurga. Dan satu-satunya buruk yang tak ada baik, cuma neraka. Jadi nak tahu yang betul-betul baik, sungguh memang tak ada buruk, itu syurga nama dia. Syurga tak ada buruknya. Yang benar-benar jahat, tak ada baiknya, itu neraka namanya. Tapi selagi mana kita berada kat dunia, sesuatu yang kita mungkin anggap tak baik, dia baik. Mati orang-orang yang kita sayang. Macam tak baik tu. Sebab kita harap orang kita sayang ni mungkin jaga kita bila kita tua mungkin. Kita harap orang yang kita sayang ini menjadi pendapatan kita waktu kita tua, dia kerja nanti. Kita harap dia mungkin penyambung zuriat kita, dia berkahwin, ada cucu cicit kita. Lalu bila berlaku kematian, zuri nampak macam tak baik, rupanya baik untuk kita. Ia lebih baik. Jadi asas Allah ajar orang beriman. Apa pun benda yang mengenai kamu, termasuk fitnah ini, baik untuk kamu. Jangan duk anggap tak baik. Arti setiap ujian, jangan duk anggap tak baik. Antara yang memang jelas baik ialah pahala. Cukup. Jelas baik itu. Kalau kita tak nampak apa-apa gantian dunia dengan apa yang berlaku pada kita misalnya. Kita hilanglah barang-barang, kita sayang hilang.
tak nampak pun kena ganti. Allah dah ganti dengan lebih baik pahala. Sebab itu ujian ni kena kat kita. Jangan duk kita katakan mengeluh sakan. Bila datang tu jangan duk kecewa dan putus asa. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Bertawakal pada Allah. Maka ini kaedah kita orang beriman. Dan ayat ini nak ajar kita. Hatta fitnah sebesar ini. Fitnah zina. Atau fitnah zina ni habis reputasi. Ini pula reputasi keluarga Rasulullah. Ini pula reputasi kepada Aisyah. Anak Abu Bakar Siddiq. Orang dua. Orang kanan Nabi SAW. Ini cukup untuk bertujuan menjatuhkan Rasulullah. Keluarga Rasulullah. Bukan menjatuhkan Islam. Tapi jangan kamu anggap itu tak baik, kata Allah. Ada kebaikan. Sama juga hari ini kita lihat kalau Islam dikena fitnah. Baik orang kafir yang fitnah Nabi SAW. Fitnah orang Islam pengganas, jahat. Habis negara Islam, negara pengganas belaka. Bila kita memakai tutup aurat pun dianggap pengganas. Pakai serban pun dianggap pengganas. Belajar agama pun pengganas. Pondok-pondok dianggap tempat melahirkan pengganas. Begitu berat menerima fitnah tersebut. Sehingga sebahagian orang beriman yang lemah iman pun percaya. Dia pun percaya bahawa orang Islam ni pengganas. Orang Islam ni buruk. Dia pun percaya. Dia pun menyokong orang kafir lawan orang ni. Kita duk tengok dengan fitnah yang berat tadi. Macam tak baik untuk kita. Tak baik untuk agama kita. Bukan ia baik. Tetapi bila kejadian fitnah yang melanda umat Islam di seluruh dunia. Misalnya contoh di Perancis. Waktu mereka loki katung Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Apa berlaku? Al-Quran laris. Semua orang nak tahu tentang Islam pun dia. Bila tragedi World Trade Center yang runtuh tadi. Apa kesannya pada orang Islam? Apa kesannya bila dituduh orang Islam ni pengganas? Sehingga berakhir dengan penjajahan bumi Afghanistan. Kalau ini pusat keganasan. Ini Usamah yang suruh. Ini Aiman Zawahi yang suruh. Ini Mullah Omar yang suruh. Apa dia punya kesan positifnya? Kemasukan umat Islam di Amerika mendadak. Sehingga 1 bulan hampir 20,000 orang Amerika. Bukan orang tu, orang kacukan orang Amerika betul. Kalangan remaja. Mereka baca tentang Islam. Kita duk sangka dengan tuduhan tadi Islam jatuh. Tak, dia makin ramai nak belajar tentang Islam. Bahkan PBB melaporkan selepas kejadian tersebut, graf kenaikan penganut umat Islam meningkat mendadak. Meningkat mendadak. Walau Zohir kita fikir, habis Islam. Orang dah tak nak masuk Islam. Orang tak nak masuk Islam. Apatah lagi setiap kali serangan keganasan, oh ini orang Islam buat. Ini orang Islam buat. Tapi sebalik hal tersebut, punca orang ramai masuk Islam. Begitu setiap kali kita lihat fitnah melanda Islam, umat Islam, kita kadang-kadang rasa dah down macam dah habis dah Islam. Tapi kita lihat berlaku sebaliknya. Orang Islam tu naik. Sama juga orang baik. Kalau dia kena fitnah, dia rasa dah habis dah aku. Tutup dah sekali pintu. Kebaikan yang aku nak buat, rupa-rupanya baik untuk dia. Allah nak beri lebih baik. Sebab itu persiapan kita orang Islam. Kalau ada sesuatu musibah, ujian menimpa kita, jangan anggap tak baik. Dengan bahasa mudah, jangan putus asa. Jangan putus harap dengan Allah. Ada kebaikannya. Ada kebaikan yang kita belum ketahui dan belum nampak. Kemudian kata Allah, likulli mri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap yang terlibat di dalam fitnah ini akan menanggung dosa. Siapa pun yang terlibat, khususnya yang bercakap-cakap. Ada pun yang dengar tu tak boleh elak. Kita kadang-kadang orang cerita kat kita kisah benda-benda tak baik. Kita dengar tapi kita tak cakap. Ada orang kata ni mamak tu mencuri, merompak, contohlah. Si Ali tu begini orangnya, kita dengar. Tapi kita tak panjangkan benda tu. Kita stop kat situ, maka kita tak kena. Tak dianggap menanggung dosanya. Kadang-kadang kita pun tak jangka nak cakap apa dengan kita. Tapi orang yang dengar, kemudian bercakap, pindah-pindahkan berita fitnah pada orang, dia juga menanggung dosa. Mengikut kadar. Kalau dia sebar tu dalam Facebook, 10,000 orang baca, 10,000 dosa dia. Dengan jumlah orang yang share tu. Kalau dia cuma share dengan grup dia je, grup Yasin je, ada 10 orang misalnya, grup ni nak kena. Kalau dia share dalam TikTok dia ada 300,000 ahli, orang duk like pula, tanggunglah dia banyak tu. Kata Allah, likulli mri'in minhum maktasaba minal its.
setiap orang yang terlibat dalam menyebarkan berita ini, itu bagaimana cara sebar, dia dengarkan dia bercakap balik. Walaupun dia tanya, saya ada dengar orang kata fulang bin fulang begitu, ya ke? Kena sekali. Yang sekadar dengar kemudian tak cakap pun, dia terselamat. Yang sebar, yang membenarkan pula, yang tambah pula cerita, tambah pula. Saya memang dah lama jangka dia memang macam tu. Tambah pula. Satu dia kata, aku dah jangka lama dia memang dia macam itu. Maka kita tanggung lagi banyak. Kata Allah lagi, wallazi tawalla kibrahu, yang jadi ketua dalam menyebarkan fitnah ini. Ini fitnah tuduhan zina pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan apa sahaja bentuk fitnah, kalau dia yang jadi ketua. Sebab kita tahu semua fitnah bermula daripada seorang. Fitnah ni bermula dari seorang. Seorang tu yang buat konspirasi. Seorang tu yang buat muamarah, komplot. Untuk tujuan-tujuan jahatnya. Maka dia cerita maka dia berkembang. Kata Allah yang memulakannya, wallazi tawalla kibrahu minhum, di kalangan penyebar fitnah, lahu azabun azim, bagi mereka azab yang besar, merujuk kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin, yang memang cari apa yang boleh menjatuhkan Rasulullah SAW. Dia tahu dia tak boleh attack Rasulullah, pasti orang marah cepat, dia attack orang dekat dengan Rasulullah. Dia melihat peluang, apa yang berlaku pada Aisyah satu peluang. Kita dah cerita semalam, bila rombongan peperangan Rasulullah selepas tamat perang, itu perang Bani Mustalik atau perang Muraisy yang berlaku sekitar tahun 6 Hijrah. Bila mana pulang, rehat sekejap satu tempat, masing-masing buat urusan. Aisyah pergi qada hajat. Dan bila Aisyah kembali, dicek kalungnya hilang, kalung daripada Yaman, pemberian ibunya, dia patah balik untuk cari. Dan bila mana dia patah balik untuk bersama dengan kelompok Rasulullah SAW, maka semua dah bergerak. Tinggallah Aisyah tunggu sampai ke malam. Perjalanan tadi dah petang dah sampai ke malam. Dan tertidur sehingga Safwan datang. Kerana Safwan memang Nabi tugaskan dia bergerak seorang diri akhir sekali. Dan Safwan ni dia orang berani, sebab tu dia boleh berjalan seorang. Dia ni jenis berjalan seorang padang pasir. Kerana Safwan ni orang berani, orang gagah. Campur pula dia jenis tidur payah terkejut. Pakej dia cukup. Maka dia akan berada belakang sekali. Bila mana dia patah balik, dia yang berada di belakang ini tengok ada seorang wanita dan dia mengenalinya Aisyah. Sebab dia mengenali Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Aisyah menceritakan, aku tutup muka aku. Aku tutup muka aku, dan dia tak cakap sepatah melainkan dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia menundukkan untanya dan aku menaikinya dan dibawa ikut ruh Rasulullah SAW dan berkumpul kembali bersama Rasulullah pada waktu zuhur. Kalaulah Safwan ni buat benda tak elok, dia tak akan ikut ruh tu, dia ikut lain lah. Nyorok lah terus. Kenapa dia ikut ruh dan betul-betul nak jumpa Rasulullah SAW? Kerana dia benar-benar bawa misi menyelamatkan Aisyah untuk menyampaikan pada Nabi SAW. Dan disaksikan oleh ramai orang. Kita nak, kalau nak buat benda tak betul, kita tak bagi orang lain ramai tengok. Nyoroklah ikut mana pun. Tapi ni terang-terang. Kalau orang buat salah takkan terang-terang. Itu cukup jelas. Sebab itu Nabi tak syak apa pun. Dan orang Islam yang terlibat perang pun tak syak apa pun. Tetapi berita itu mula dimainkan sentimennya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Aisyah tidak menyedari ia tersebar hampir sebulan. Aisyah pun tak tahu benda berlaku. Sebab dia pun tak kisah sebab orang tak buat salah. Akhirnya berita tersebar sebulan yang akhirnya telah merebak begitu dahsyat. Menimbulkan fitnah besar. Dan telah kita jelaskan semalam. Kembali pada penafsiran kita. Laula is-sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khair. Dalam ayat seterusnya Allah mengajar orang beriman, mengingatkan orang beriman dengan 9 perkara. Daripada ayat 9 perkara. Perkara pertama Allah ajar kepada orang beriman satu adab. Kalau sekiranya orang beriman, dia dengar benda-benda tak baik tentang saudaranya yang beriman, kalaulah dia kata baik dan berkata ini tuduhan palsu, maka itu selamat mereka. Maknanya, kita diajar orang beriman wasangka baik pada saudara kita. Apatah lagi orang baik-baik. Apatah lagi keluarga Rasulullah SAW.
Maknanya sampai sekarang kita akan dengar lagi orang-orang bercakap benda buruk pada orang baik atau bercakap benda buruk kepada keluarga Rasulullah. Bagaimana sikap, bagaimana attitude kita? Kita kena kata apa? Kita kena kata mereka ini orang baik. Hadza ifkum mubin. Ini fitnah besar. Ini pembohongan. Orang beriman diajar bersangka baik. Kemudian mengatakan berita tadi bohong. Tuan-tuan, kita kalau kita memang tak kerti berucap bila orang tuduh sesuatu pada keluarga Rasulullah SAW. Pertama kita kata mereka semua orang baik. Dan apa yang kamu cerita ni bohong besar. Dan benda yang sama bila dia melibatkan mana-mana orang beriman yang kita tahu baik. Bila kita dengar je, respon pertama kita bukan kata ya ke, baru tahu. Betul lah. Jangan gitu respon. Respon pertama kita, jangan. Dia kan orang baik. Tu respon pertama, dia kan orang baik. Ini cerita palsu ni. Dari mana ambil ni? Bila kita tanya pula dari mana ambil, dia mula kata ada lah. Ada tu lagi bohong. Memang tak ada sumbernya. Kita dengar benda tak baik, orang beriman, pertama sangka baik. Sangka baik. Ini orang baik. Yang kedua kata ini bohong. Orang kata sahabat kita ni mencuri. Awak ni tak baik cakap macam tu. Dia kan kawan kita, orang baik. Bohong ni cerita ni. Itu sikap pertama kita. Tuan-tuan, tak salah pun kalau kita, first respon kita, respon pertama kita, bersangka baik. Kemudian, membohongi berita tersebut. Tak salah. Itu kita dapat pahala, itu akhlak kita. Kalau betul macam mana? Jangan cerita betul. Jangan cerita betul lagi. Cerita tak betul dulu. Kerana setiap tuduhan itu perlukan pembuktian. Perlukan pembuktian, bukan sekadar orang cakap jadi betul. Cakap je jadi betul. Perlukan pembuktian. Dan pembuktian itu di mahkamah. Di mahkamah. Dan setengah kadang-kadang benda tadi bukanlah satu kesalahan pun, tapi cuba dimanipulate sebagai kesalahan. Maka tak rugi pun kalau kita mula-mula sangka baik pada orang. Tak rugi apa. Bukan selamat agama kita. Yang kedua, tak rugi pun kalau kita ini bohong. Berbanding kata ini betul. Ini benda fitnah. Khususnya benda berkaitan dengan zina. Oh, lagi besar. Sebab zina kaedah pensabitannya cuma dua. Yang pertama pengakuan. Yang kedua saksi 4 orang. Dan ada satu lagi yang kita bahaskan sebelum ini, itu mengandung tanpa bapa. Tapi itu perlukan satu huraian panjang pula. Kerana barangkali dia dirogo atau sebagainya yang perlu dibahaskan panjang. Tapi asasnya dua. Ngaku tak? Dia tak ngaku pun. Kita tanya tak ngaku, saya tak ada. Ini fitnah. Yang kedua, 4 orang saksi. Dan kita dah sebut sifat dan syarat saksi. Bukan semua orang menjadi saksi. Orang baik-baik. Maka Allah ajar stand pertama kita. Ini dianggap sebagai adab tertinggi kita orang beriman kepada saudara kita beriman, bersangka baik. Kemudian berkata baik, kemudian mengatakan berita itu tak betul. Atau bohong ni, bohong. Jadi ingat, pegang selalu adab ini. Kalau kita nak selamat dunia akhirat, tak nak tanggung fitnah, tak nak tanggung bentuk kesalahan macam ni, belajar untuk bersangka baik. Ini kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kenal, jangan mudah. Kalaupun mungkin ada keuzuran tertentu yang kita tak tahu, nanti dulu. Artinya, bersifat lambat, tidak percaya sesuatu jauh lebih baik daripada segera percaya. Kita jangan ada satu perangai segera percaya. Obat ni kita percaya cepat. Terus saya bawa. Viral terus. Akhirnya tak betul. Kita dah ajar sifat kita mesti tabayun. Mesti tarayus. Mesti tasabut. Maknanya apa? Cek, periksa. Tabayun. Artinya berhati-hati. Tak ada kita serkat jarang tembak orang tu. Tak semudah tu. Jangan gunakan media sosial kita bagi memungut dosa jariah kita. Jangan guna media sosial kita. Mentang-mentang ada wall. Tak tulis je. Betul lah dia jahat. Orang pun like. Jahannam agama kita. Jangan guna benda tak apalah, lambat sikit pun kita dapat berita, tak kisah. Biarlah kita bukanlah pemviral benda yang tak elok tentang orang beriman. Orang baik-baik. Baik kita viral benda lain lah lebih bagus. Yang beri manfaat. Fitnah tak beri manfaat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Laula ja'u alaihi bi'arba'ati syuhada. Fa'idh lam ya'tu bisyuhada. Fa'ulaika indallahi humul kadhibun. Kalau mereka berkata demikian, beritahu mereka, bawakan kepada kami 4 orang saksi. Kalau kamu tak ada 4 orang saksi, kamu bohong.
Biar dia kata aku tengok dengan mata kepala aku dia berzina, aku tengok. Ada pak saksi, tak ada, bohong. Ini kaedah yang Allah ajar kita. Habis tak, kalau seorang tu dia tak tengok zina, orang tu zina. Apa stand dia? Stand dia macam mana? Cara dia macam mana? Caranya ialah dia menasihati orang ni. Mencegahnya. Tapi bukan menyebabkannya. Kalau dia menyebabkannya, maka dia wajib datangkan pak saksi. Kerana dia sudah menjadi qadhaf. Tuduhan. Kenapa tuan-tuan dalam bab zina ni Islam tak suruh kita sebor-sebor macam tu? Kenapa? Kita sentiasa diajar untuk menutup keaiban orang beriman. Tutup. Dan kita amat percaya orang beriman akan menjadi baik dengan nasihat. Akan menyesal dengan perbuatannya satu hari nanti. Sebab itu kita tak mudah untuk menghukum dia. Melainkan dengan proses yang begitu ketat. Jadi kalau ada orang buat cerita fulan bin fulan berzina, awak ada 4 orang saksi. Ada dah orang cerita dia buat, jangan. Tak orang cerita ni kakak di sini, jangan cerita. Saksi kena ada 4. Siapa pun cerita, kalau pun kita katakan macam saya nak percaya Ustaz, maka jangan seborkan. Kita rasa macam sebab macam kakak dia beritahu ni adik dia kena misal katanya. Atau abang dia beritahu. Kalau pun kita tahu misal kata, bukan seborkan. Bila kita sebor, kita wajib mendatangkan 4 orang saksi. Dia macam tuan-tuan tengoklah kalau kita kata korang fulan bin fulan, orang tu kalau samang kita balik, minta bukti habis kita. Habis. Walaupun orang tu nampak memang jelas jahat, tapi kalau tak ada bukti memang kita kalah. Tak payah cakap banyak kat mahkamah, tempat bukti. Bukan tempat kita nak lelong, nak jaji Elio kita. Betul lah saya tengok, mahkamah kata mana bukti awak. Tak ada bukti, sama. Kan senang. Dan memang itu kaedah Islam. Supaya apa? Supaya perbicaraan tentang kejahatan bukanlah perbicaraan biasa. Biar kita berbicara tentang kebaikan. Kalau kita nak bicara tentang kejahatan, maka biar ada saksi. Jangan mudah-mudah nak cakap. Terutamanya benda-benda yang saya katakan membabitkan jenayah. Seperti mencuri ke, mencuri kena buat 2 orang saksi. Berzina ke, ini 4 orang saksi. Kata Allah, kalaulah mereka mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, mereka bohong. Tapi kalau dia betul, tak, Allah kata dia bohong. Maka kita berhati-hati. Berhati-hati dengan apa yang kita tahu. Tak semua apa yang kita tahu, kita boleh cerita ke orang. Tak boleh. Bukan kata, hatta ilmu yang beri manfaat ni. Tak semua ilmu yang saya tahu, saya boleh cerita ke orang. Tak semua. Kenapa? Kerana setengah ilmu mungkin tak sesuai lagi. Macam kita dengan anak-anak kita. Kita kan ajar dia 1 sampai 10 je. Tak ajar 1 sampai 11. Sebab apa? Belum sesuai. Tunggu dia besar sikit, kita mula ajar 1 sampai 20. Kita pun cuma ajar bahasa Melayu, tak ajar lagi bahasa Arab. Takut tergeliat lidah dia. Biar dia. Ilmu tu ada dengan kita, tapi kenapa tak ajar? Belum masanya. Sama juga dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi. Apa yang kita tahu, tak semua kita kena beritahu. Ada benda, better jangan beritahu. Kita sembunyikan. Kerana masalah-masalah tertentu. Walaupun zahirnya ada keburukannya, ada kebaikannya. Yang menjadikan, menyelamatkan masyarakat daripada sebaran-sebaran yang negatif. Kemudian kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Kalau tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya di dunia dan di akhirat, lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Kamu pasti terkena hukuman disebabkan apa yang kamu sebarkan. Allah nak jelaskan tetap banyak benda rahmat dan kurnia Allah. Kalau zahirnya kita tahu salah sungguh, tapi kerana rahmat Allah, Allah tak hukum lagi. Dan kenapa Allah tak hukum lagi? Supaya kita sentiasa minta ampun. Supaya kita sentiasa tidak menyebarkan benda tadi sampai ke peringkat Allah mungkin hukum kita. Dah tak ada tindakan, maka stop. Stop. Rahmat Allah pada kita. Kerana Allah tak nak beri peluang untuk kita taubat. Ittalaqawnahu, maka Allah sebut pada perkara yang keempat. Bagaimana fitnah ini tersebar supaya kita tak terlibat. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ketika mana kamu mula bercakap dengan lidah-lidah kamu. Wa taquluna bi'afwahikum, dan kamu kata sesuatu yang kamu tak ada maklumat tentang. Maknanya kalau kita cuma dengar, okey lagi. Kita dengar, orang kata fulan berzina, dengar. Tapi bila kita mula bercakap, dan kita mula bercakap sesuatu yang kita tak ada ilmu. Kemudian Allah ingatkan, tahsabunahu hayyina. Kamu ingat benda ni kecil je, sekadar halwa kat telinga.
wa huwa indallahi azim. Sedangkan di sisi Allah fitnah pada manusia ini besar dosa. Tentang kita kadang-kadang berusik maruah orang, kita ingat ni kecil. Kita kan suka cakap hal orang. Kita ingat benda tu kecil je. Aib orang. Di sisi Allah besar. Sebab tu dia sebut dalam hadis, innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yadri ma tablugh yahwi biha finnar ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Ada orang dia bercakap satu kalimah yang Allah murka. Dia ingat tak ada apa-apa. Tapi kemurkaan itu sampai ke kemuncaknya, menjatuhkan dia dalam neraka, jaraknya neraka tadi antara langit dan bumi. Tentang kita kadang-kadang duk cakap orang ingat macam biasa-biasa je. Ya tuduh sikit-sikit gitu je, tak bukan banyak sangat. Kita ingat kecil, di sisi Allah besar. Bila melibatkan maruah orang, jangan anggap benda tu kecil. Maruah orang ni besar. Maka bila kita suka bercakap hal, khususnya bab tuduhan zina ni, secara khusus, yang lain secara umum. Artinya menuduh orang berzina tanpa mendatangkan saksi, ini dosa besar. Jangan main-main. Jangan suka-suka kata dia tu pernah berzina tu, dia tu bla-bla. Awak ada saksi ke 4 orang? Tak ada orang cerita dia tu. Belum kahwin dah berzina dulu dah, misalnya. Dia tu masa muda memang kuat zina. Awak ada saksi? Tak ada orang kata. Sebab atas belakang. Kalau tak kena sebab atas belakang, dosa tu dosa besar. Bukan dosa kecil. Kata-kata orang berzina ni bukan dosa kecil. Itu yang saya katakan, tak semua yang kita tahu kita boleh cerita ke orang. Bermula fitnah ini bila kita mula cakap. Bila kita mula cakap, bermula fitnah. Kita mula dengar tu okey lagi. Cakap, start cakap, sibuk. Dah duduk sama-sama kita benda nak cakap. Nak cakap bab ilmu, tak ingat ustaz ajar apa tadi. Yang fitnah tu ingat sebulan 2 bulan ingat. Yang duduk kuliah-kuliah ni tak berapa ingat. Bukan orang sini lah ni. Maksudnya benda-benda macam tu kita cenderung sangat nak bercakap dengan member. Tak sabar nak sampaikan berita ni. Terkejar-kejar nak sampai ni. Ingat datang awal kuliah nak baca Quran, nak sabar cerita. Ada cerita baik ni. Ada benda baik ni. Nak cerita. Kecenderungannya ke arah tu. Kecenderungannya ke arah tu. Maka jangan dia perangai macam tu. Walaupun ayat ini khusus kepada zina, tapi ia juga pada semua perkara yang menyentuh maruah orang lain. Supaya jangan kita ingat duk cubit maruah orang ni benda kecil, benda besar. Supaya tak menjatuhkan sewenangnya. Kemudian kata Allah, walaula is-sami'tumuh, kalau ketika mana kamu dengar benda tu, qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza, tak patut kita bercakap hal ni. Subhanaka, maha suci Allah, hadza buhtanun azim. Ini barangkali fitnah besar ni. Kita tu ada waktu kita dengar tu, kita dah cakap, tak patut kita cakap bab ni. Waktu kita dengar bercakap fitnah tentang orang, tak patut kita cakap benda ni. Ini mungkin pembohongan besar. Ya'idhukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah mengingatkan kamu jangan diulang balik hal tu. Kisah Aisyah sebagai sumber induk pengajaran pada umat. Pengajaran kepada hamba Allah. Dalam masa yang sama Allah ingatkan kita. Ni semua benda yang berkait dengan fitnah jangan diulang. Kalau betul kamu orang beriman. Cukup kisah ini jadi pengajaran. Jangan kamu diulang menjadi lidah-lidah yang memanjang fitnah pada orang. Sebab itu kata Nabi SAW, riba ada 70 pintu. Ar-riba sab'una baban. Riba ada 70 pintu. Yang paling kecil dosanya seperti berzina dengan mak sendiri. Riba paling besar apa dia? Istatalatul rajul ala irdi akhi. Orang yang memanjang-manjangkan dalam mengaibkan maruah saudaranya. Itu riba paling besar. Apa maksud riba? Bertambah. Tambah. Tinggal orang pinjam 100 bayar 1,000, 10,000 macam lalu. Tambah. Ini bentuk riba. Yang disebut riba nasak. Riba kerana penangguhan bayar hutang. Kata Nabi SAW, riba ni dia ada 70 jenis pintu. Yang paling kecil dosa macam berzina dengan mak sendiri. Itu kecil sekali riba tu. Yang paling besar sekali ialah riba yang berkait macam mana? Yang suka memainkan maruah orang. Merosakkan maruah orang. Istatalatul rajul ala irdi akhi. Seorang yang suka sebor-seborkan keaiban orang. Ini riba paling besar. Dia lebih teruk pada riba bank tu. Riba yang tuan-tuan tahu, riba bank, riba halong. Riba paling besar tuan-tuan kita suka cakap hal maruah orang lain. Dan menjatuhkan maruah orang lain. Memanjang-manjangkan. Mengaib-aibkan. Jadi jangan kita buat. Kalau benar kita beriman, jangan cenderung bercakap keburukan orang lain. Jangan cenderung sangat.
Khususnya saya kata bab tuduhan zina dan sebagainya. Yang berat, yang membabitkan hukum jenayah dan sebagainya. Hatta kita tuan-tuan. Kalau kita dengar ada orang tu kena hukum, masuk penjara, kena hukum sebab tu sebab ni. Kita pun tidak menyentuh maruah dia. Yang dihukum, dihukum. Jangan sentuh maruah dia. Jangan apa tak kita kata, padang muka, dah masuk penjara. Jangan sebut macam tu. Asasnya keadilan. Kerana kita tak tahu bagaimana wataknya. Mungkin dia dah baik, dia taubat. Itu yang kita tak tahu. Dihukum, kita lihat itu sebagai satu hukuman proses undang-undang. Tapi bukan satu kejian dan penghinaan. Kita tak boleh hina orang masuk penjara. Kita tak boleh hina orang kena sebat. Kita tak boleh hina orang kena rejam. Sebab itu zaman Nabi SAW bila seorang wanita direjam sampai mati, seorang cuba menghinanya. Nabi marah. Jangan. Hukum-hukum hina jangan. Maksudnya kita diajar tu. Kalau kita dengar, kalau kita nampak, kalau kita baca orang kena hukum, maka jangan kita duduk padang muka dia. Itu keadilan yang dilalui dalam proses keadilan. Kita tak akan memburuk-burukkan dia, tidak. Habis kat situ, stop. Dia sudah mendapat hukuman kalau dia buat salah. Kalau sekiranya dia bunuh orang, dia dapat hukuman dia. Tapi kita tak mengeji dan mengejeknya. Jauh sekali mempersenda-sendakannya. Kerana kita kena ingat, kita duk persenda kesalahan orang, dia akan pantul balik kat kita macam bumerang tu. Kena kat kita. Kita pula buat. Jangan diajar begitu. Konsep kita orang beriman, orang tu kalau bersalah, dia dihukum secara keadilan. Dan sebagai kafarah dosa. Tapi bukan ruang untuk kita hina dia. Merendahkan dia. Kita tak diajar begitu. Kata Islam ni cantik. Kebencian kita tidak sampai penghinaan. Kebencian kita tidak sampai kita mengambil kesempatan untuk kita nak kata padang muka dan tak. Tak ada istilah tu. Tak ada istilah kita nak sebut padang muka pada orang beriman. Setiap orang dapat pengajaran dalam hidup dia. Kita kalau kita kena satu-satu benda, kita ada pengajaran kita. Yang ni ada pengajaran dia. Jangan kita duk kata pada muka ke orang. Ini bukan akhlak kita orang beriman. Dihukum dengan asas keadilan di dunia. Dan yang benar hanya Allah ketahui. Pada asas dunia macam itulah. Asas dunia. Dan kita sentiasa mengharapkan kebaikan pada setiap orang beriman. Yang beriman kita harapkan kebaikan. Masalah kita setuju dia tak setuju, Tuhan nombor 10. Tapi orang beriman, kita sentiasa mengharapkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, hidayah. Mudah-mudahan Allah jadikan dia lebih baik daripada ujian yang menimpanya. Begitu watak kita. Datang bermusuh biar ada akhlak. Bermusuh biar tahu hukum dan syariat. Bukan musuh ikut nafsu. Kelak benda yang kita musuh itu merebak kena pada kita. Kini kita orang tak ada. Kita katakan tidak ada akhlak. Dan kita tidak ada prinsip yang patut kita patuhi. Kemudian kata Allah Ta'ala. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimul hakim. Demikian Allah menjelaskan setiap keterangan-keterangan. Hukum hakamnya, adab-adabnya. Adab macam mana, di seluruh keduniaan, kemasyarakatannya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah menyatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang memang suka kalaulah kejahatan orang beriman tersebar-sebar, itu orang yang akan mendapat azab yang paling keras akhirat kelak. Tuan-tuan, jangan kita pernah suka kalau ada mana-mana keburukan terkena pada orang beriman. Tersebar pada orang beriman. Orang yang suka mewar-warkan keburukan orang beriman dan suka keburukan itu tersebar di kalangan orang beriman, orang ni dijanjikan dengan azab yang dahsyat akhirat kelak. Dunia dan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala dalam hadis Nabi kata apa? La tu'dhu ibadallah wa la tu'ayyiruhum wa la tatlubu awratihim fa innahu man talaba awrata akhihi muslim talaballahu awratahu hatta yafdahahu fi baitih. Jangan kamu menghina mana-mana hamba Allah. Jangan kamu mengaibkan mereka. Jangan kamu mencari aurat mereka, kelemahan mereka. Kerana siapa yang mencari kelemahan orang beriman, Allah akan tunjukkan kelemahan dia. Walaupun kelemahan itu tersembunyi di rumahnya. Maknanya jangan duk cari lemah orang. Jangan duk cari aurat orang. Tinggal kekurangan dia. Kerana siapa yang cuba cari kekurangan orang lain, Allah akan dedahkan kekurangan dia yang disembunyikan dalam rumah dia. Sebab itu setiap orang ada keaiban masing-masing. Kita hari ni orang nampak hebat sebab keaiban kita belum bocor. Allah pelihara. Kita semua ni ada keaiban. Dalam watak kita ni ada macam-macam. Kadang nampak kita bercakap lebih lembut daripada lidah, lebih lembut daripada gigi. Hari kita baik. Tiba-tiba Allah nak aibkan kita, kita bercakap kasar, lebih kasar daripada Firaun. Hari itulah orang ambil gambar kita. Kena. Dan kadang kita ni
Ada hari orang ambil gambar kita tengah dengar kuliah macam bersungguh-sungguh. Bagus dia belajar. Oh, kita bangga. Ada hari kita tertidur, orang ambil gambar masa tengah tidur. Teruk ni tidur masa kuliah. Maknanya, kita ni keaiban kita, kemuliaan kita, Allah yang tunjukkan. Ada hari orang nampak kita bagus. Ada hari kelemahan tu berlaku. Hari ni memang saya cakap lembut misalnya. Ada hari tiba-tiba kita jadi gila pula cakap kuat. Cakap tak betul. Kalau Allah dedahkan yang tu habis kita. Supaya kita sedar, jangan cari kelemahan orang lain. Sebab itu dalam Islam, dihukum dengan hukum tadi cukup. Jangan bicara yang lain. Jangan bicara yang lain. Hukum tadi. Kita tak mendedah mencari keaiban yang lain. Biar dia dihukum banyak lagi. Biar banyak lagi. Jangan. Yang dihukum cukup. Yang Allah sembunyikan, ya Allah sembunyikan. Yang kita dok korek. Nanti kita pula kesalahan kita yang dikorek. Kemudian, kata Allah Ta'ala, walaula, Allah ulang balik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim. Kalau tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya, dan Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Artinya, Allah ulang balik sifat Allah ni kurniaannya besar, rahmat Allah luas. Walaupun kamu buat salah, walaupun kamu buat dosa, Allah tak mendatangkan azab yang segera. Bahkan Allah tak datangkan azab yang berbinasa. Ya, hukuman qazah tu 80. Supaya satu hukuman yang ringan. Supaya kamu bertaubat dan menyesali dan tidak ulang lagi, kemudian jadi orang baik. Dan kita pun kalau kita tengok yang kita buat salah, ya ada sebagai kecil hukuman yang kita dapat. Kecil berbanding rahmat Allah, berbanding kurniaan Allah. Bahkan kadang-kadang kita tengok dalam undang-undang peraturan Allah buat atas dunia, di sebalik mahkamah kata salah, akan tetap orang kata kita tak salah. Sebagai satu rahmat Allah. Baik mahkamah awak salah. Ni sebagian yang kata salah. Salah. Tapi akan ada orang-orang lain kata, dia tak bersalah, dia dizalimi. Kenapa berlaku macam itu? Satu rahmat Allah. Supaya kita nampak peluang kita. Atau supaya kita nampak bagaimana kalau kita buat salah, Allah tak binasakan kita secara keseluruhan. Bahkan masih ada orang yang saya katakan bersimpati. Sebagai tanda rahmat Allah. Mungkin setengah orang nak suruh orang ni, kena begini-begini, keras. Ada tak, kesianlah dia. Berilah peluang dia taubat. Berilah peluang dia jadi baik. Rahmat Allah. Orang tak akan sekata dalam menjatuhkan hukuman orang salah. Tak akan sekata. Kita tak akan sekata dalam hukum orang. Kita tengok seorang pencuri katakan. Dia pun curilah slipper. Kita pakat pukul. Ada sebagai kesiang dia. Kenapa dia pukul dia tu? Dia kan curi slipper je. Tak apa, saya bayar belakang slipper tu. Ni yang tukang bela ni. Yang ni amarah ni. Sebagai kesian. Akhirnya ni tak apa, awak jadi anak angkat saya. Jadi anak angkat. Akhirnya awak kerja dengan saya. Lihat rahmat Allah. Kita tengok. Di sebalik manusia buat salah dan orang kata salah, ada sebahagian kesimpati. Kasihan. Daripada jalan tu dia jadi baik. Itu rahmat Allah sebenarnya. Allah tak jadikan pandangan kita sama dalam menghukum orang. Tak sama. Kita nampak muka dia macam gangster. Saya ustaz tengok muka dia pun serabut perut. Macam muka gangster. Kita. Ada orang tengok muka dia macho. Muka dia macho. Nampak matang. Ada orang tengok muka dia handsome pula. Handsome dia. Tu jadi menantu bagus. Ada orang tengok muka macam muka wali lah. Muka wali pula dia tengok. Kok mana tengok wali kita pun tak tahu. Tapi nampak macam wali. Ini kalau kita suruh dia mengajar kita bagus. Semuanya ini rahmat Allah. Maksudnya azab tadi, bentuk persepsi negatif dia tak menyeluruh. Dia tak menyeluruh. Tetap ada orang yang pandang baik. Kita tengok kucing katakan. Gelilah tengok kucing seorang. Yang ni mula kata kotorlah kucing ni. Seorang ni. Yang seorang ni, kesian kucing ni. Kita bela dah. Kita bela lah dia. Bawa masuk rumah banglo kita. Kucing tiba lokang. Yang ni tengok benci, najis, kotor, jijik. Yang ni geli. Yang ni trauma, macam-macam. Yang ni pula kesian. Bawa masuk tidur sekali atas kata dia. Rahmat Allah. Pada semua makhluk ni. Semua makhluk. Kita nampak dia macam tak guna, ada orang nampak dia berguna. Kita nampak dia macam tak guna, ada orang nampak berguna. Rahmat Allah. Maka Allah sebut di sini kalau tidak kerana kurnia Allah dan rahmatnya. Nescaya Allah ampun, Allah boleh hancur semua orang ni yang buat dosa. Tapi Allah tu pengampun dan penyayang. Yang saya katakan tadi, sekalipun ada orang salah, ada orang kata dia tak bersalah. Apa ada kata, dia tak bersalah, dia dizalimi. Ini sistem undang-undang yang zalim. Dia tetap kata demikian. Orang kata betul lah tu. Yang kata tak betul. Kenapa? Itu rahmat Allah. Supaya dia terfikir Allah masih tutup sebahagian ayat. Allah sebahagian tengok aku buruk. Sebahagian lagi Allah tutup sehingga nampak yang aku baik. Nampak benda baik. Sebahagian nampak buruk kita. Sebahagian nampak baik kita. Rahmat Allah.
Supaya kita buat keputusan sekarang. Nak jadi orang baik yang dipuji oleh Allah akhirat kelak atau sebaliknya. Kita kan rasa tenang kalau orang puji kita baik. Kita kan rasa resah kalau orang kata kita tak baik. Maka bayangkan kalau yang kata baik itu Allah, yang kata tak baik itu Allah pada kita. Maka sekarang peluang di dunia untuk kita baiki. Sehingga kita mendapat pujian sebenar untuk pujian dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Habis tentang perbahasan kisah fitnah Aisyah. Kali ini Allah Ta'ala ingatkan orang beriman. Kerana segala kejahatan berpunca daripada jejak-jejak syaitan. Pengaruh-pengaruh syaitan. Dan juga hasutan-hasutan syaitan. Was-was syaitan. Kata Allah, wahai orang beriman jangan ikut jejak langkah syaitan. Siapa yang ikut jejak langkah syaitan? Syaitan itu sentiasa menyuruh perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Artinya kita diberi ingat. Kalau mana kita cenderung pada benda-benda tak baik, kita sedang mengikut jejak langkah syaitan. Kalau kita bercakap benda-benda tak baik, benda keji, benda mungkar, kita sedang mengikut jejak langkah syaitan dalam kata-kata kita. Kalau kita fikir untuk mengaibkan orang, kita sedang berfikir cara syaitan. Ikut jejak langkah syaitan dalam berfikir benda tu. Baik fikir kita, baik cakap kita, baik buat kita. Ingat, setiap kali benda-benda tu buruk, ingat syaitan yang pengaruhi kita. Maka jangan ikut. Sebab tu kita ni kalau ilham benda jahat, terfikir benda buruk, tercakap benda tak elok, sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang kita dah tak boleh kontrol perkataan buruk kita ni. Tak boleh kontrol sebab dan bila kita sebut benda buruk ni, dia macam berangkai-rangkai. Sama juga bila kita fikir buruk ni, dia macam panjang fikir buruk. Wasangka buruk. Cepat-cepat putuskan rantaian itu dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut a'udzubillah. Menyelamatkan kita. Yang memberi maksud, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang keji, yang terkutuk, yang kena rejam. Kemudian kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Kalau tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya, tak ada seorang pun jadi baik. Semuanya akan dipengaruhi oleh syaitan. Antara rahmat Allah Ta'ala, ialah Allah pelihara kita daripada syaitan. Sekalipun syaitan memang nak suruh kita jadi jahat 100%, tak boleh. Kerana rahmat Allah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilan minkum. Kalau tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya, pasti kamu semua ikut syaitan belaka. Kalau tidak kerana rahmat Allah, saya kita cenderung untuk ikut syaitan semua. Tapi di sebalik rahmat Allah, ada rahmat Allah, walau syaitan duk goda, dia tak boleh menguasai kita sepenuhnya. Sikit-sikit adalah. Tapi bukan sepenuhnya, bahkan kita sedar pula itu gangguan syaitan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, bila mana diganggu oleh syaitan, dia sedar dan dia mengetahui itu adalah tipu daya syaitan. Ni orang beriman kita sedar, rupanya syaitan yang ajar saya buat macam ni. Jadi saya mohon ampun pada Allah, saya berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menyatakan, walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Yang memelihara manusia daripada gangguan syaitan. Dan ayat terakhir kita, ayat ke-22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Janganlah orang-orang yang baik pada agama, pada akhlak, pada kebaikannya, yang lapang pada harta, pada kekayaannya, untuk tidak memberi, tidak membantu kaum kerabatnya, orang-orang miskin yang berhijrah, yang baik dan sebagainya. Ini ayat ini turun pada Abu Bakar As-Siddiq. Kita dah sebut bila Mistah menjadi antara terlibat menyebarkan berita palsu. Mistah ini sepupu Abu Bakar. Dia ni ahli perang Badar. Tapi bab percaya fitnah tu cepat. Sama macam kita tentang Hassan bin Sabit, penyair Rasulullah. Tapi yang percaya fitnah tu cepat. Ada orang saya katakan memang dia baik, tapi bab fitnah ni cepat kena dia. Cepat percaya. Kenapa orang tu bagus, tapi dia lah punya sebar fitnah. Supaya kita tahu, fitnah ni dia punya magnet ni kuat. Dia boleh lekat pada siapa pun. Dia boleh jadikan mana-mana orang, walaupun kita sangka dia bagus, dia boleh cenderung pada fitnah. Sebab tu kita kata kita tutup daripada awal mana-mana pintu fitnah. Jangan suka bercakap hal maruah orang. Jangan. Tutup. Jangan suka bercakap hal pribadi orang.
Tutup benda tu supaya fitnah tak tersebar. Takut nanti kita tambah cerita, dapat cerita tambahan-tambahan, dia makin teruk, makin buruk dan kedudukan kita di sisi Allah rosak. Maka kata Allah, kalaulah orang baik, orang kaya, dia tidak berhenti untuk buat baik walaupun pada orang yang ada masalah ini. Tidakkah dia suka kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa dia? Maka hendaklah dimaafkan, hendaklah dia lupakan. Ala tuhibbu an yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah orang ni suka untuk Allah Ta'ala ampunkan dosanya? Awakah? Bila tu ayat ni dia kata apa? Bala wallahi inna nuhibbu an taghfira lana ya Rabbana. Ya Tuhanku, kami suka engkau ampunkan dosa kami. Allah ajar kita, dan kadang-kadang saya katakan kita berhadapan dengan orang miskin, susah, tak ada harta. Saudara mara kita, kawan kerabat kita, adik-beradik kita, perangai uduh. Perangai jahat. Saya bagi duit, tak pernah terima kasih. Kita ni. Kita kalau bagi duit ke dia, tolong dia, tak pernah dia hargai. Bukan dia kerjanya buruk-burukkan kita lagi. Dia kata, abang aku ni kaya saja, bukan nak tolong aku. Walau kita tolong ni, tolong. Pagi petang tolong anak dia masih mesti kita tolong. Dia nak buat rumah kita tolong. Tak, dia nak lagi. Kalau boleh bagi kita kaya, dia nak kita bagi dia private jet ke sebiji. BMW ke sebiji. Baru dia kata tolong. Maka kita berhadapan dengan orang-orang yang kaum kerabat kita. Orang-orang miskin, perangai uduh. Kadang-kadang kita jumpa orang miskin semayang, tidak. Aurat pun tak nak tutup. Sekian-sekian. Apakah menghentikan bantuan kita pada dia? Tak boleh berhenti. Ia tak boleh jadi syarat. Sebab tu salah kalau orang kata kita tak akan beri zakat pada orang tak semayang. Tak betul. Kita tak nak beri zakat orang isap ukur. Tak betul. Bila dia susah, kita tolong. Masalah dia, kita katakan main dadah ke, masalah isap, itu hal lain. Tapi atas asas pertama susah. Sama juga kaum kerabat kita. Asas pertama kaum kerabat. Nabi kata apa? Man arada an yufsata lahu fi rizqihi wa yunsa' lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang nak rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hubung silaturahim. Dalam hadis yang lain Nabi sebut ni'mal mal, sebaik-baik harta yang menghubung silaturahim. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, aku beri salam dia tak jawab. Ni adik-beradik aku ni. Aku tolong tak pernah terima kasih. Nabi kita tak apa, teruskan buat macam tu. Dia jahat tu dia dengan tuan, bukan kita. Kita ni tuan-tuan ada duit, kita ada kawan kerabat, teruskan bantuan. Sebab apa? Sebab kalau anda kata Ustaz saya tolong dia pun dia tak terima kasih. Dia duduk buruk-buruk lagi saya. Dia kata ni abang kaya tak pernah tolong aku. Kakak kaya tak pernah tolong aku, duduk buruk. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tak tolong lagi buruk tuan-tuan. Kadang-kadang tujuan kita beri tu, ini disebut dalam hadis untuk kurangkan kejahatan. Kalau orang tanya balik, ya ke dia tak bagi? Ada juga sikit-sikit. Dia. Dengan aku lah tu. Motor tu siapa kasih? Dia lah kasih. Yang baki rumah, dia juga kasih. Belum kata tak ada ni. Sebab memang kita bagi pun. Habis ni baju ni macam kena je. Baju dia pun kasih. Tapi tak selalulah bagi baju. Habis yang anak pakai, tu dia juga kasih. Kelas sekali dia jadi kaku macam tu. Maksudnya kadang-kadang berhadapan dengan orang tak terima kasih ni, bila kita beri nak kurangkan kejahatan dia. Kalau kita tak beri memang sedap dia. Dia jadi macam kita sebut bola tanggung. Betul tak? Betul tak bagi? Jadi ini cara berhadapan dengan kaum keluarga orang miskin yang saya katakan mungkin dia jahat sudut tu, jahat sudut ni, tapi kita takkan berhentikan kebaikan sebab kita baik. Sebab baik tadi kita nak pahala di sisi Allah, bukan pahala di sisi dia. Dia tu ujian Allah pada kita. Sebab memanglah kita suka beri orang yang terima kasih. Doa. Tapi tak semua orang macam tu. Ada orang memang tak terima kasih kat kita. Tuan-tuan belanja lah benda dia tak akan terima kasih. Buat bodoh dia. Ada orang Masya Allah, kita beri dia kepek kering, dia terima kasih sebulan tak habis lagi. Masih je biskut kering yang itu ingat dia, terima kasih. Sebulan dah kasih. Dia jenis orang baik. Ada orang tuan-tuan beri macam tak pernah terima kasih. Dia buat bodoh dia. Kita tak kisah sebab kita nak cari pahala di sisi Allah. Sebab itu jangan hentikan kebaikan hanya kerana watak-watak orang ni. Kita teruskan kebaikan, terutamanya silaturahim. Silaturahim kita, terutamanya. Tuan-tuan ada abang yang makna ke, kakak yang begitu, begini ke, teruskan. Kita mampu, kita tolong. Kita mampu, kita buat baik. Bagaimana dia berurusan kita, itu dia dengan Allah. Tapi kita dah jadikan benteng antara kita dengan dia. Kita dah jadikan Allah bersama kita. Dan kita jadikan kita mendapat keuntungan yang baik. Sebab itu disebut dalam satu hadis, pahala paling besar, kita beri kepada orang tak nak beri pada kita.
pahala paling besar sekali, tuan-tuan beri kepada orang musuh tuan-tuan. Terutamanya kaum kerabat. Ini adik-beradik marah ke kita ni, marah ni tak suka, duk burukkan kita. Dalam Facebook pun diburukkan kita. Tapi kita bagi pada dia, itu pahala paling besar sekali. Sebab itu raih pahala macam ni. Kadang-kadang saya katakan kita boleh dapat pahala cara tersenyum seronok. Ada waktunya pahala kita tak dapat cara senyum. Kat sini tak nampak lah. Sebab kita tak dapat feedback yang baik. Tapi di sisi Allah nilainya tinggi dan besar. Sebab itu jangan berhenti buat kebaikan hanya kerana watak-watak orang tu macam tu. Kebaikan itu kerana akhlak kita. Kebaikan itu kerana kebaikan yang Allah berikan pada kita. Bukan kerana sebab dia atau sebab orang tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.